sahabat yang masuk Islam tu, yang sahabat Yahudi tu, Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam tu, dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia kata apa? Aku kenal, Quran kata apa tu, Yahudi ni kenal Nabi Muhammad seperti mereka kenal anak sendiri. Abu Salam kata, aku kenal Yahudi ni, Nabi Muhammad ni Nabi Muhammad ni Rasulullah lebih daripada kenal anak aku sendiri. Dia kata, lebih daripada aku kenal. Dia komen ayat tu, dia kata lebih aku kenal daripada anak aku sendiri. Sebab apa? Dia kata, aku tak tahu apa yang isteri aku buat belakang aku. Dia kata, aku tak, maksud dia bukanlah kata dia tak percaya kat isteri dia, sebagai perbandingan yang melampau-lampau lah, nak menunjukkan aku confirm lah Muhammad ni anak aku, Muhammad ni lah Rasulullah anak aku tak sure lagi anak aku tidak. Zaman dulu dia tak ada DNA ke apa semua. Bukan dia ragu-ragu kat isteri dia, dia buat pembandingan yang melampau-lampau. Itu Arab biasalah benda-benda macam tu. Walau maksudnya tak ragu langsung bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Kenapa dia tolak? Sebab populariti. Kenapa ramai orang tolak? Sebab apa? Populariti. Contoh dalam Quran ada, dalam hadis Sahih Al-Bukhari tu, cerita bab wahyu tu, bab terakhir pasal wahyu tu, bab wahyu tu pertama, tapi dalam terakhir, tajuk terakhir dalam wahyu tu ada cerita pasal Herakla, yang kita panggil sebagai Hercules tu kan. Herakla tu dia nak masuk Islam dah. Tapi bila dia nak masuk Islam tu, dia kata apa pendapat, dia kata depan pembesar dia, apa pendapat kita kalau kita ikut Nabi ni? Sebenarnya dia dah teruja nak masuk, habis gegak gempita semua berlari menuju ke pintu lari, pendeta-pendeta tu. Lepas dia kata, tak, aku semua nak uji kau saja. Sebab apa? Dia tak masuk Islam sebab populariti hilang, kekuasaan hilang, orang tak nak ikut dia. Dirakamkan dalam Sahih Al-Bukhari tu. Itu sebab orang keluarkan. So Allah kata apa? Alangkah jelek, buruknya, kaburat sekali matan tahruju min afwahim, apa yang keluar daripada mulut mereka, in yakuluna illa kaziba. Mereka hanya mengatakan suatu pembohongan semata-mata. So fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Maka janganlah engkau, yakni Muhammad, mencelakakan dirimu kerana bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Ini antara teguran Allah kepada Nabi Muhammad sebagai tanda kasih sayang dia. Contoh, Allah pernah tegur juga Nabi dalam surah Abasa wa tawalla. Nabi berpaling dan memasang muka. Dia berpaling dan memasang muka. Apa yang berlaku apabila Nabi Muhammad datang tengah cakap dengan pembesar-pembesar Arab Quraisy ni? Nabi berharaplah mereka masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam, orang lain akan ikut. Biasanya bila pemimpin masuk, contoh kat Melaka pun kan, kita zaman Sultan Melaka tu dulu, bukan Sultan Melaka yang sekarang ni. Kita ada Sultan Melaka kat Facebook. Ni Sultan Melaka yang dulu-dulu ni. Dia bila dia masuk Islam, suruh layak jelata masuk Islam. So itu target Nabi. Kalau orang Arab Quraisy ni masuk Islam, pemimpin dia masuk Islam, so orang lain akan ikut. Sebab populariti itu sendiri. Kita tengok artis-artis kan, bila dia masuk Islam, dia cerita pasal hijrah, ramai pengikut. Dia cakap benda biasa je, tapi dia punya like beribu-ribu. Kita siap tulis artikel panjang-panjang je, kalau ada satu pun cukup baiklah. Bawalah hadis sahih apa semua, bawalah apa maklumat, siap ada rujukan kat bawah, adalah satu like, isteri sendiri yang like. Itu pun dia ambil hati. Tapi kalau artis buat apa? Sebab ada pengikut. Kadang-kadang dia sebut subhanallah je pun. Al-Quran berapa banyak subhanallah kan, tapi dia cakap subhanallah, oh like, oh shit, ada love, terharu. Sebab pengikut. So itu target Nabi. Nabi pergi kepada Arab Quraisy untuk tarik mereka. Kemudian Allah tegur sebab Ibnu Maktum tu, Abdullah Ibnu Maktum tu datang, Nabi tak layan sebab Nabi nak pergi konsentrate kepada mengikut ijtihad Nabi ketika itu. Arab Quraisy lebih penting lah sebab dia kena masuk Islam. So Nabi tegur. So Nabi kalau boleh dia nak semua orang masuk Islam. Jadi Allah tegur Nabi kat sini sebab atas dasar kesian. Allah kata apa? Maka janganlah engkau Muhammad celakakan dirimu kerana bersedih hati setelah mereka berpaling. Apa maksud mencelakakan diri ke sini? Seolah-olah Nabi rasa apa yang dia dah buat tu tak cukup lagi. So dia akan kerja lebih keras lah. Dia akan lebih kerja keras. Seperti mana Nabi Allah Nuh kan,
Dia kata apa? Qala qaumi inni da'autu qaumi. Qala inni da'autu qaumi lailau wa nahara. Sesungguhnya aku telah mengajak, berseru, berdakwah kepada kaumku ini apa? Siang dan malam. Malam dan siang. Itu yang Nabi nak buat. Nabi nak bekerja lebih overtime lah. Sehingga apa? Akan mengabaikan kesihatan dia. Dia akan bersedih. Abu Lahab tak nak ikut, bapa saudara dia tak nak ikut, dia akan sedih. Bila dia akan sedih, dia akan merosakkan diri, akhirnya akan menyebab sakit dan boleh membawa kepada kematian. Sebab perkataan itu sendiri, perkataan yang Allah guna itu sendiri menunjukkan bahawa Nabi akan musnah. Kalau Nabi akan rosaklah, Nabi akan musnah disebabkan apa yang Nabi nak buat. Dia guna perkataan apa? Bakhi'un kan? Allah guna perkataan bakhi'. Okey, bakhi' ini datang daripada perkataan apa? Datang daripada perkataan bahak. Okey, apa arti dia? Arti dia sembelih. Artinya asal sembelih. Kalau orang Arab dulu dia panggil leher, dia panggil apa, urat yang nak potong sembelih tu, dia panggil sebagai puhak. Marid tu satu. Tapi ni bahasa yang Allah guna kat sini ni, puhak. Kalau digunakan, dikatakan kalau potong leher tu akan terputus leher sekali. Itu tempat macam seolah-olah urat yang pegang leher tu lah, putus pun leher. Jadi Allah guna perkataan sini, kita kata panggil sebagai sembelih lah, seolah-olah Nabi kalau dia bekerja keras, dia sedih sangat, seolah-olah dia menyembelih diri dia sendiri lah. Kalau guna perkataan kita, seolah-olah bunuh diri lah. Jadi Allah kata jangan. Maksudnya Allah nak melindungi Nabi daripada membinasakan diri dia. Allah kata apa? Adakah kamu nak sedih? Maka janganlah engkau Muhammad mencelakakan dirimu kerana bersedih hati setelah mereka berpaling. Maksud Allah nak bagi tahu kat sini, hidayah itu milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita boleh buat hanya menyampaikan. Balaghul anni walau ayat. Sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Itu saja kita boleh buat. Kita hanya boleh menyampaikan kepada Allah, kepada target audience kita, tapi yang boleh dapat tu hidayah itu hanya milik Allah SWT. Sebab kadang-kadang kita sedih, macam kita baru masuk Islam, kadang-kadang parents kita tak ikut. Yang kita boleh buat apa? Sampaikan. Tak boleh kita sampai orang kata menyakitkan diri kita sampai kita sedih sangat. Sampai orang kata apa ni, tak boleh. Yang kita buat, urusan kita sebagai manusia, kita hanya berdoa dan kita boleh sampaikan. Itu saja. Kadang-kadang bukan kata kita dalam Islam, yang Islam lahir ni sendiri pun kadang-kadang ada yang adik-beradik kata nak ikut langsung pun ada. Yang kita tu apa lagi teruk lagi pun. Kita apa boleh buat? Yang kita boleh buat berdoa dan menyampaikan. Kita tak boleh sampai kita sedih ataupun sampai kita tiba ikut dia pula untuk ambil hati dia, tak boleh. Jadi Nabi kata jangan sampai mencelakakan diri. Sebab ada kadang-kadang Nabi ada rasa macam nak tinggalkan sahabat-sahabat dia sekejap. Sebab apa? Nak ambil hati. Buat ada antara syarat-syaratnya lah, jangan kami boleh terima Islam tapi kami buanglah yang miskin-miskin ni. Tak kelas lah duduk sama dengan kami. Jadi dia nak biar benda-benda tu. Nabi kata, Allah kata jangan sampai celakakan diri, jangan sedih kan. Sebab apa? Mereka tetap akan berpaling jika mereka hendak berpaling. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawah wa lahum azabun azimin. Apa yang telah mereka telah dipatri hati mereka. Sebab apa? Telinga mereka. Sebab apa? Sebab mereka sendiri memilih untuk sesat. So jangan sesat, jangan celakakan diri dan jangan bersedih hati hanya kerana mereka berpaling. Sebab yang berpaling daripada Nabi ini kaum kerabat Nabi sendiri. Kita tahu antaranya Abu Lahab itu sendiri. Bahkan nama dia rakam dalam Al-Quran kan. So illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Dan tidak jika mereka beriman kepada keterangan Al-Quran itu, dan jadilah Nabi itu orang yang sangat bersedih. So Allah larang Nabi buat memusnahkan diri. Allah larang Nabi bersedih. Seperti mana kita tahu dalam surah Yusuf tu kan, terlampau sedihlah Nabi Yaqub tu. Nabi Yaqub Yaqub kan, sampai
buta mata dia. Dan Quran kata putih mata dia. Maksudnya boleh tak bersedih ni kita boleh menyebabkan sampai kita efek fizikal kita. Jantung pun of course lah problem. Dan kita tahu Nabi ni manusia biasa. Dia bukan malaikat, dia bukan robot, dia manusia. So Allah nak lindung dia daripada sifat-sifat dia seperti manusia biasa yang lain lah. Dia boleh sakit, dia boleh sedih, dia boleh jatuh sakit, dia boleh emosi. Tak boleh saja, tak boleh. Sebab itu kisah lain lah. Sebab itu menunjukkan bahawa Nabi-Nabi pun tetap manusia juga. Macam mana pun Nabi-Nabi tetap manusia. Apa yang Allah nak paparkan dalam Al-Quran supaya kita tak jadikan mereka ni sebagai Tuhan. Sebab tu Allah tunjukkan kelemahan-kelemahan juga. Tapi dia tidak melibatkan akidah. Itu confirm. Dia tidak melibatkan akidah. Sebab tu Nabi pun sedih. Dan ini pun cerita Nabi pun sedih. Okay. Kemudian inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dan sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya. Kita tengok apa yang Allah kata kat sini. Allah kata ahsanu amala. Allah tak kata aksaru amala. Allah kata apa? Ahsanu amala, yang terbaik. Allah tak kata yang terbanyak. Allah kata ahsanu amala. Allah tak kata aksaru amala. Akasar kasir kan, banyak. Kalau hasanah ni yang terbaik. Allah nak tengok yang paling baik. Sebab kata Nabi kata amalan yang terbaik adalah yang berterusan. Bukan yang banyak, sikit tapi berterusan. Dia istiqamah. Kita buat banyak. Betul Ramadan adalah bukti yang terbaik lah. Punya ramai. Bismillah. Kalau pergi kat sana, kalau bulan Ramadan penuh, kereta semua tak boleh masuk, tempat berceramah ke tempat imam habis semua dia sapu. Tapi tunggulah lama sikit, akhirnya tinggallah pakcik-pakcik yang setia dengan masjid. Kan? Sebab apa? Orang jadi semangat. Bila dah habis. Zaman dah habis. Festival dah tamat. Nanti besok bila festival nak sampai, bulan 5 bulan 6 nak sampai, esok amal balik. Okey, kita pun buat perayaan bersama-sama di masjid. Habis. Sebab manusia ni ada sifat nak buat banyak. So Allah tak lihat itu. Allah kata apa? Yang sanu. Amalan yang terbaik. Walaupun sedikit, tapi kekekalan itu lebih Allah suka. Sebab itu lebih menjaga diri kita. Kita buat sikit-sikit. Tak dapat buat tahajud, kita buat seminggu sekali. Saya selalu cakap, kalau kaedah yang ulama buat, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Manusia dia ada dulu, aku nak buat semua. Masa tak boleh. Habis dia, tinggal semua habis. Tak boleh. Dia mesti buat sedikit tapi berterusan lah. Walaupun kalau kita boleh buat banyak berterusan tu bagus, tapi selalunya manusia dia tak mampu nak buat semua. So Allah kata apa? Ayyuhum ahsanu amala. Allah nak lihat pada mereka siapa yang paling baik amalan mereka. So Allah memang turunkan kita di muka bumi Allah ni untuk menguji sama ada baik atau buruk. Apa tu dalam suratul Fajr? Fa'ammal insanu wa idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Lepas tu wa ma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Apa kadang manusia ni bila diingat, bila Allah bagi dia rezeki, kalau Allah bagi dia apa saja, dia kata apa? Dia kata Allah muliakan aku. Bila Allah sekat rezeki, dia kata apa? Allah telah hina aku. Itu dia. Manusia dia fikirannya hanya berkaitan dengan material saja. Apa yang dia nampak. Tu sebab Dajjal turun bawa hujan, terror, keramat. Nabi dia turun, dia keluarkan tumbuhan. Betul. Dia bawa harta. Ya, betul. Ada satu yang saya tertinggal, satu dia betul lah. Dia buat semua. Dia bawa harta, dia keluarkan harta di bumi, harta pun ikut dia. Ni betul. Sebab dia ukur dengan material. Apa yang nampak. Betul, Allah tak nampak. Ghaib. Malaikat tak nampak. Ghaib. Tak nampak. Nabi pun di sisi kita ghaib, tak pernah jumpa. Tapi yang ada dengan iman. Kita tak ukur dengan material, kita tak ukur dengan fizikal. Kita ukur dengan Quran dan hadis. Kita ukur dengan hujah. Sikit lagi lepas ni kita rehat sikit.
Kita habiskan sampai ayat 8 saja. So ujian itu dari segi ujian kesenangan dan juga ujian kesusahan. Seperti mana Nabi Sulaiman apabila dilihat mahligai Ratu Balqis itu berada di depan mata, dia kata apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah kurniaan daripada Tuhanku untuk menguji sama ada aku syukur ataupun aku kufur. Itu saja. Sebab tu sahabat-sahabat kata kami tak risau diuji dengan kesusahan. Mereka dah biasa hidup susah. Ramai orang lepas dengan ujian kesusahan, tapi tak ramai orang boleh lepas dengan ujian kesenangan. Pangkat, darjat, harta, populariti, semua itu sangat menggoda. Ada yang tak ada harta tak apa, tapi ada populariti. Sebab dengan populariti itu akan mengambil harta. Itu sahaja semuanya ujian kita akhir zaman ni. Sebenarnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai apa? Sebagai perhiasan. Allah iktiraf. Di bumi ni Allah jadikan semuanya sebagai perhiasan. Allah tak larang pun kita cari. Nabi Sulaiman dia minta satu kerajaan yang takkan ada selepas dia. Kekayaan dia banyak. Tapi jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab hakikatnya semua ini adalah ujian saja untuk Allah uji siapa yang terbaik amalannya. Dan Allah kata apa? Semua yang kamu sayang ini, semua yang kamu cari ini, suatu hari nanti dia akan hilang. Dalam ayat 8, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'ida juruza. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula muka bumi sebagai tanah yang tandus lagi kering. Satu hari nanti semua ni nanti akan hilang. Apa yang kita usahakan, adik-beradik bergaduh berebut tanah. Yang kata yang sekakang kera pun kadang-kadang alah kecil je pun. Tak ada nilai zaman sekarang, tak ada apa-apa pun. Sikit sahaja. Tapi itulah yang kita perjuangkan. Sebenarnya yang patut kita perjuang adalah berebut tanah kita di akhirat kelak. Ada tak tanah kita esok? Ada, tentu ada dah. Tapi tak nak yang berapi-api tu. Kita nak yang baik-baik saja. Kita nak syurga. Kemudian Allah kata ini juga membuktikan bahawa Allah akan menghidupkan orang yang telah mati. Allah setelah muka bumi kering, sebab apa? Akan diganti dengan dunia yang baru, iaitu dengan digantikan dengan akhirat. So Allah kata dalam ayat 9, am hasibata anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Adakah engkau mengira bahawa orang yang tinggal di gua dan yang mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Tadi saya kata Allah sendiri tanya, adakah kamu ingat kisah Al-Shabul Kahfi itu yang tidur lama, itu sahaja yang ajaib? Itu sahaja yang ajaib? Allah kata jawapannya tidaklah. Sebab apa? Yang soalan yang ayat ni turun sebab apa? Yahudi suruh tanya. Yahudi ukuran dia mesti ada benda yang ajaib. Baru dia bawa kepada Nabi. Nabi kena tahu kisah-kisah ajaib. Itu ukuran dia. Quran kata tidak. Sebab apa? Sebab kebenaran itu bukan diuji dengan keajaiban. Kebenaran itu diuji dengan apa tadi? Diuji dengan hujah dan dalil. Okey. Saya rasa kita rehat dulu dalam 10 minit begitu. Boleh pergi minum air ke, nak pergi ke tandas ke apa. InsyaAllah kita sambung selepas ni. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jumpa lepas ni insya-Allah.